إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Masalah 313 itu. Kasarkan semayang di Mina. Apa hukum para hujjaj, mana para jemaah haji mengkasarkan semayang waktu di Mina? Dan ikhtilaf ulama, mana ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Ya saudaraku, telah ada lagi dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW semayang kasar di Mina. An Ibnu Mas'ud annahu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Minan raka'atain wa ma'a Abi Bakar wa Umar wa Umar wa Utsman raka'ataini sadran min imaratih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama dia Abdullah Ibnu Mas'ud atau dikenali dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya, telah sembahyang aku serta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina 2 rakaat mana kasar, serta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan serta Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Utsman 2 rakaat pada awal ia menjadi khalifah. Jadi perbuatan inilah pengandun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar juga Sayyidina Utsman. Maknanya ada perbuatan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dan juga diikuti oleh sahabat yang kanan. Dan kata Abu Isa, dan sesungguhnya telah bersalahan, mana ada ikhtilaf di kalangan ahli ilmi. Siapa dia ahli ilmi, mana ahli ijtihad pada mentaksirkan semayang, pada mentaksir, mana mengkasarkan akan semayang di Mina bagi ahli Makkah. Bagi bukan ahli Makkah tak ada masalah ya, kalau orang yang musafir dalam had dia boleh lagi jamak, boleh kasar. Maka kata setengah daripada ahli ilmi, tiada bagi ahli Makkah harus kasarkan, sebab dia tak sampai 2 marhalah. Tiada mereka itu harus kasarkan semayang di Mina, melainkan orang yang ada di Mina itu orang yang musafir. Maka ialah perkataan Ibnu Juraij dan Sufyan Al-Thawri dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan Imam Ahmad dan Isa Ar-Rahawai radhiyallahu ajmain. Ini mereka ini di kalangan ahli ijtihad. Dia mengatakan bahawasanya tidak ada kasar bagi ahli Mekah di Mina. Dan kata setengah mereka itu fuqaha, tiada mengapa bagi ahli Mekah tadi kasar, ya, kasarkan di Mina. Setengah mengatakan itu kasar lil hajj, khas untuk haji saja. Ada juga pendapat itu. Dan ialah perkataan Al-Auza'i dan Imam Malik dan Sufyan Al-Uyainah. Yang dia berselisih pendapat anak murid dengan guru kan. Sufyan Al-Uyainah ialah ulama besar, ulama hadis, dan dia merupakan guru bagi Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i guru hadis Sufyan Uyainah. Kalau Sufyan Al-Suri itu ulama sufi besar, ini Sufyan Uyainah ulama hadis besar, dan dia merupakan guru bagi Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kata tak boleh, dia kata boleh. Itu maknanya ijtihad masing-masing tadi. Nahnu rijal la ra'satul hajatumuhum. Kata Imam Syafi'i, kata kau rijal, aku perijal. Kalau temu boleh bahas. Makna apa tu? Makna ni masalah khilafiyah. Maksud khilafiyah, ya, fiqh dibina atas dasar zanni. Apa makna fiqh? Ma'rifatul ahkam syariah allati tarikuha al-ijtihad. Itu makna fiqh. Fiqh makna ma'rifatul ahkam syariah, mengetahui akan hukum syariat allati, yang mana tarikuha al-ijtihad, jalan dia adalah ijtihad, ada ruang ijtihad. Kalau tak ada ruang ijtihad, nas kata itu bukan fiqh. La ijtihad bin nas, tidak ada ijtihad pada nas yang shar'i, yang qat'i. Sembahyang 5 waktu wajib itu tadi ijtihad.
Ada ulama kata 3, ada 4 ke. Tak ada. Itu sepakat. Dia benda ijtihad, benda tu benda zanni. Ya, tahu benda zanni. Tengah ngaji usul fiqh ni. Benda yang kadang makna dia begini ada 2 makna. Ya. Kadang ikhtilaf punca huruf. Kan? Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal tu dengan niat. Maka huruf ba' tu, ba' pada an-niat tu ada 2 makna. Satu ba' lil musahabah, satu ba' lil sababiyah. Kalau mazhab Syafi'i kita serang dipakai ba' tu lil musahabah. Lepas tu tafsirkan niat, innamal a'malu binniyat. Sungguh sah amal tu niat, maknanya mana sah amal tu disertakan dengan niat. Mana iktiran. Mana apa makna qasad niat Syafi'i? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasad satu serta iktiran. Sebab dia pakai ba tu balil musahabah. Kalau 3 mazhab dia pakai ba' tu bersababiyah. Ya, makna innamal a'malu binniyat ay bis sababiyah. Maka sebab dengan musabab mana dulu? Sebab dulu. Makan dengan kenyang, mana makan dulu? Makan dulu sebab baru kenyang. Maknanya makan dulu. Bermakna mereka boleh niat dahulu daripada. Dia pergi rumah tengah jalan dia niat. Dia turun tangga rumah, dia naik surau pun dia boleh niat. Itu makna 3 mazhab. Sebab apa? Sebab ikhtilaf ma'anil harfi. Huruf ba' dia makna ada 2 makna. Maka di situ khilaf ulama, ada yang pakai makna ni, ada yang pakai makna tu. Ya. Masu ada banyak makna. Masu dengan makna sentuh, masu dengan makna jima'. Aula mastumun nisa', atau mereka yang menyentuh akan perempuan. Batas sembahyang sentuh apa? Imam Syafi'i kata jamak tu jima'. Imam Syafi'i kata sentuh. Ya, tidak ada lapi. Situ makna. Bila ada makna bahasa Arab, makna banyak, maka situ punca ada ijtihad. Ada ulama pakai makna ni, ada pakai ulama ni. Ada benda yang qat'i, itu tak ada. Ya. Kerana punca hadis. Hadis ni ulama dia kata sahih. Ada kata hadis ni maknanya sahih, tapi hadis ni ahad, dia tak sampai peringkat mutawatir. Contoh macam Fatihah kan. Fatihah kalau kita dalam mazhab Syafi'i kita kata wajib, sebab kita pakai hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang mana tak sah terus. Tidak ada sembahyang mana tak sah terus. Maka di sini kalau kita ngaji dalam bahasa Arab, la dia ada isim ya dan khabar ni. Kalau isim la salata, dia tak baca la salatu, tak baca la salati. Pada salat tu dari isim bagi la. Dia kena baca nasab, la salata. Ya, maka dia punya khabar mahzuf. Khabar la tu dihazaf, tak apa. Bila tak ada takdir khabar, dari situ ada khilaf. La salata Imam Syafi'i kata sahihah. Tidak ada semayang yang sah, mana tak sah terus. Kalau mazhab lain la salata ay kamilah. Tidak ada sah, tak ada semayang, mana tak ada semayang yang sempurna. Bermakna kata baca Fatihah pun semayang sah. Itu mazhab lain, ya. Maka dia pakai pada ayat faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah berquran. Mazhab lain dia sengaja sembahyang baca dia baca tabat yada boleh, lam yakunil boleh, dia baca surah ikutlah surah pun dia nak baca pun boleh. Tapi kalau baca Fatihah lebih afdal. Sebab diraikan mazhab macam ni. Dia imam mazhab ra'i. Dia tak ada hentam-hentam. Yang hentam ni Wahabi je kan. Dia seorang dia betul. Lain bid'ah banyak. Itu di antara benda yang dikatakan masuk apa? Makna zanni panggil. Ada makna qat'i, tidak ada khilaf, tidak ada masalah apa? Ijtihad pada nas. Jadi wajib dalam ijtihad betul dipanggil wajib apa dipanggil? Wajib ijtihadi. Ya, kalau haram pun haram ijtihadi. Ada panjang perbahasan dalam bab fiqh ini. Maka di sini ada ikhtilaf. Ya, ikhtilaf ulama. Sebab apa dia ikhtilaf sini? Sebab autoriti diberikan oleh Rasulullah SAW. Ni ada arti kurang ajar. Dia kata Islam ni ulama buat dia. Islam ni ulama kata gini, ulama buat Islam dia kurang ajar dia. Ulama ijtihad tu diberi mandat oleh baginda SAW dalam hadis sahih, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Hadis sahih. Siapa yang ijtihad betul dapat 2 pahala, siapa yang tersilap ijtihad maka dapat 1 pahala, dengan syarat dia ahli ijtihad. Kawan-kawan 12 ilmu dipakar baru dia boleh mengulas mana Quran dan hadis semua dia tahu. Dia dibenarkan boleh ijtihad. Kata macam kita tak boleh ijtihad, bukan taraf kita kan. Nak ngaji nahu tak dapat. Ya, nahu nak ngaji nak alim tu tak ada 10 tahun kena betul mengamat-amati bahasa luar macam-macam tu kena belajar. Ya, kemudian usul tafsir kena ngaji, mustalah hadis kena ngaji, banyak ilmu. Tu pun tak dapat nak ijtihad apa kan. Baru dapat 2-3 hadis tak nak pakai Imam Syafi'i, kurang ajar. Saya tak pakai Imam Syafi'i, saya pakai hadis itu, ya. Habis Imam Syafi'i tak pakai hadis. Kau dengan Imam Syafi'i tak boleh berfaham hadis, ya. Itu punca dia lah, ya. Jadi masalah khilaf itu masalah fiqh. Mana dibina atas khilaf. Bila khilaf, tengok mana kau lebih kuat, ya ikutlah dia, ada sebab hujah dia dan sebagainya. Habis
Maka di sini dua pendapat. Satu mengatakan boleh, satu mengatakan tak boleh kasar. Bagi mazhab Syafi'i tak guna kasar sebab ada hujah dia. Sebab ada setengah ulama kalau kata kalau bertembung kalam Imam Syafi'i dengan hadis, aku pakai kalam Imam Syafi'i. Oh, tu banyak orang dengar tu. Tu banyak orang dengar. Macam mana pula hadis Nabi tu? Maksud dia apa? Maksud dia kita pakai kalam Imam Syafi'i yang telah siap mentafsirkan hadis tu maksudnya. Kalam Imam Syafi'i berdasarkan hadis, bukan pakai kepala dia kan. Berarti Imam Syafi'i kata iza sahal hadis fahuwa mazhabi wa iza ra'ayna sahibil bil yamshi ala ma qabiltu. Hadis tu bila hadis sahih itulah mazhab. Bermakna kalam Imam Syafi'i berpandu hadis yang sahih. Itu dia kata bila bertemu kalam zahir hadis dengan kalam Imam Syafi'i, kita pakai kalam Imam Syafi'i sebab apa? Sebab kalam Imam Syafi'i ialah kalam yang telah dihurai daripada hadis sahih. Maksudnya adapun hadis tadi kita tak tahu maksud hadis. Hadis kadang sahih tapi makna dia orang hurai tak sahih. Hadis tu sahih tapi huraian dia tak betul. Ada banyak asal setengah pakai, dia pakai tafsir akal sendiri. Ya. Ada seorang Dr. Babas nama dia. Dr. Babas. Nah, hadis sahih. Ya. La yadkhulul jannah bi amalikum. Takkan masuk syurga dengan amal kamu. Lalu sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Rasulullah macam tu juga ke? Rasulullah kata, iya. Wala ana illa an yataghammadillah bi rahmatih. Melainkan menyelubungi aku rahmat Allah. Masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan amal. Jadi sini kena faham, bukan maksudnya orang cerita tak payah beramal. Bukan. Kalau tak payah beramal, dulu terjun neraka ni. Maknanya amal sebagai penarik rahmat, dengan rahmat tu masuk syurga. Bagaimana Rasulullah nak ceritakan masuk dengan rahmat? Jadi faham hadis ni, dia pakai kepala otak dia, dia kata Rasulullah pun tak jamin syurga. Cakap dia boleh murtad. Tidak dibuka pintu syurga melainkan ni awal masuk ialah baginda Rasulullah SAW. Adik-adik nanti tak tengok ni masalah ni. Dia berapa ada 3 hadis faham sendiri, lepas tu pum berceramah macam orang dia besar. Dia banyak doktor bahagian falsafah, bukan doktor bahagian apa, bahagian mana betul-betul lain ilmiah punya tadi yang salah. Lepas tu ceramah macam orang alim, habis sesat orang ni je. Kurang hajar, cakap tu menghina Rasulullah SAW. Ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, semua dia kata yadkhulunal jannah bighairi hisab. Orang yang dijamin syurga, termasuk syurga tanpa hisab. Mana al-mubashirina bil jannah, sahabat Nabi jamin syurga, Rasulullah dengan sahabat Nabi. Takkan kegila punya gila dan inilah. Ya. Sebagaimana Nabi mengatakan man pasara Quran bijara'i fal yatabawa makan minan nar. Siapa tafsir Quran ikut kepala otak dia, sendirikan neraka tempat dia, kata Rasulullah SAW. Kalau Quran itu hadis itu juga. Tafsir dengan pakai sebuah tafsir. Nak tahu tafsir kena rajak mufassirin. Nak tahu hadis kena rajak muhaddisin. Nak tahu fiqh kena rajak fuqaha. Nak tahu usuluddin kena rajak mutakallimin. Ya, nak tahu sufi jalan dia kena rajak muhaqqiqin. Baru tu tempat ni. Ni nak jahit baju, bawa kedai pomel motor, mau kalau ditunjuk sepepat dengan abah ni sepanah dia. Ya, betul belagak cakap macam orang pandai. Yang Wahabi macam-macam tadi. Dia pegang hadis, betul dia pakai tafsir sendiri macam-macam. Di sini mana ceritakan benda ni benda mukhtalaf. Ya, bila benda mukhtalaf, dia tak akan boleh hukum seorang sampai jadi kufur. Kalau orang mengatakan Fatihah tak wajib dalam sembahyang, kita belajar wajib, tiba-tiba orang kata tak wajib, boleh kita kata dia kafir? Tak boleh. Ya. Sebab kalau dia kata tak wajib, bermakna itu benda mukhtalaf, benda khilaf. Yang kata tak wajib ialah mazhab Hanafi. Dia jadi Hanafi, tadi kufur dia Hanafi. Ya, Hanafi bacalah faqra umma tayassara. Dia pegang ayat tu, baca yang mudah Quran. Itu makna dia. Dia yang boleh jadi kufur kalau benda tu nas tu sahih, kemudian sahih pula dia tu jenis hadis yang dia panggil mutawatir, tiap-tiap tabaqat, kemudian mujma' alai, diijma' ulama. Kalau ingkar baru kufur. Jadi ingkarkan sembahyang 5 waktu tak wajib, itu kufur. Ya, sebab nas sahih terang semua, tidak ada ijtihad itu lagi. Ya, itu contoh dia lah. Babu maja'a fil wukuf. Habis ni. Maka ialah perkataan Ibnu Jurayj, Sufyan As-Sauri dan Yahya bin Sa'ad Al-Qattani dan Imam kita Al-Syafi'i dan Imam Ahmad dan Isa radhiyallahu. Itu pendapat pertama, mana tak boleh kasar orang Mekah ketika dia di Mina. Dan pendapat yang kedua kata boleh kasar. Siapa kata sini ialah Al-Auza'i, Imam Malik sendiri, Sufyan Al-Uyainah, guru Imam Syafi'i, dan Abdurrahman Ibn Mahdi. Ya, benda ni benda khilaf. Kemudian babu maja'a fil wukuf bi Arafat wa du'a biha.
Masalah 3 atau 14. Bab yang datang ni pada menyatakan hadis membicarakan wukuf di Arafah dan doa dengan dia. Ketahuilah kira saudara, apabila seorang itu mengerjakan haji, maka tak dapat tiada daripada wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah dia kira apa tu? Rukun ke wajib? Rukun. Bila rukun kalau ditinggal maka jawab dia batal lah haji. Kalau wajib haji ditinggal mana haji sah tapi kena dam. Ya, ikutlah dam, berbagai-bagai dam ada. Yang ni berhenti di dalamnya. Maka wukuf itulah satu rukun. Dia bukan wajib tapi dia rukun, lebih besar daripada wajib. Lebih besarnya bagi haji, ya, Al-Hajj Arafah. Jikalau seorang mengerjakan haji tiada ia wukuf atau luput dia daripada wukuf, nasai tidak sah hajinya. Ya, dia pernah tahun berapa lagu 80 lebih hari itu sekali. Macam mana dia punya apa tuan? Silat dan ikul banyak tak dapat wukufnya hanya kawan. Tak dapat wukuf habis kan? Ya. Dan belum lagi ia mendapat haji dan tiada lepas fardu haji. Ya, dari atas batang lehernya, mana benda tu sangkut atas zimmah dia. Kemudian pula wukuf di Arafah itu tiadalah sah melainkan wukuf di dalam lingkungan bumi ini. Ada sempadan-sempadan tempat wukuf. Tiadalah sah wukuf di luar lingkungan bumi Arafah. Jadi kalau berhampiran dengan bumi Arafah sekalipun, mana dia kena betul masuk dalam kawasan wukuf. Ya, semua dia ada tanda-tanda kan. Dalil yang menunjukkan atas yang demikian itulah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, An Yazid ibni Syaiban qal atana ibnu Mirba al-Ansari wa nahnu ukufun bil mawqif makanan yubaiduhu amru. Ya faqal inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaikum yaqul kunu ala masyairikum fa innakum ala irsin min irsil Ibrahim. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada Yazid ibn Syaiban dan katanya telah datang Yazid pada Marba. Dia datang kepada Mirba al-Ansari kepada kami, padahal kami wukuf di Arafah pada tempat yang diisyaratkannya dan dikatakannya jauh, ya, oleh si Amr. Maka katanya bahawasanya aku ini pesuruh daripada Rasulullah SAW, mana utusan daripada baginda Rasulullah SAW kepada sekalian kamu, kerana menyampaikan kepada sekalian kamu apa yang disuruh sampaikan. Dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ada sekalian kamu itu atas tempat ibadah, tempat taat sekalian kamu yang telah maklum pada sekalian orang kamu, sebagaimana yang kita dapat pusaka daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kerana bahawasanya sekalian kamu berwukuf tempat ibadah, sekalian kamu itu adalah atas itulah pusaka, yakni atas amalan yang diamalkan dia, ialah nakal daripada pusaka tok nenek sekalian kamu. Itu siapa dia? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nakal tu mana dipindah buat sedutan daripada, diambil daripada amalan dulu. Kemudian kata Abu Isa Tirmizi bunyi hadis Ibnu Mirfa'in al-Ansari ila hadis Hasan lagi sahih, Hasan min tarik, sahih min tarikin akhir, mana ada dua jalan tu. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Siti Aisyah dan Jabir bin Mat'am dan Al-Syarid Ibni Suwaid Al-Thaqafi. Dan lagi satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi akan jadi dalil wukuf di Arafah dan tidak sah wukuf di tempat lain. Wukuf satu hal, rukun, kemudian sempadan itu. Yaitu an Aisyah qalat, an Aisyah qalat kanat Quraisy wa man kana ala dinha wa hum al-khumus yakifuna bil Muzdalifah yaqulun nahnu qatinullahi wa kana man siwahum yakifuna bil Arafah fa anzalallahu ta'ala summa afidu min haitsu afadan nas. Hasan sahih.
Diriwayatkan daripada seorang isteri bagi baginda Rasulullah SAW yang dikasihinya, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan katanya ada kaum Quraisy dan orang-orang yang ada atas agamanya, dan mereka itulah bernama kaum Khums. Ya, itulah yang melampaui mereka itu empat keras pada yang mereka itu amat keras pada agama dan fikiran pada zaman jahiliah. Dan berukuf mereka di tempat nama Muzdalifah, iaitu bumi yang lain daripada bumi Arafah. Dia berukuf di Arafah, dia ukuf di Muzdalifah. Maka perbuatan yang demikian ialah perkiraan mereka, kerana mereka telah berdalih dengan kata seperti dalam hadis ini, ia telah berkata mereka, kami orang yang duduk di Baitullah, maka bukannya kami orang dari luar. Dia kena ukuf di Muzdalifah, padahal itu bukan tempat dia. Dan kerana itulah kami hukum di Muzdalifah, dan orang-orang yang bukan tinggal di Mekah, biarlah mereka hukum di Arafah. Itu kata apa? Orang jahiliah dulu. Maka sebenarnya pula orang-orang lain daripada mereka itu sekalian yang hukuf di Arafah, dan adalah orang-orang lain daripada mereka itu hukuf mereka di bumi Arafah. Dengan kerana itulah turun firman Allah Ta'ala membatalkan fikiran zaman kebodohan. Zaman apa? Kebodohan, zaman jahiliah itu. Dan terpakai hukum Tuhan yang adil dan pandang sama rata dan tiada pilih besar. Ini dia pilih-pilih sana, kau belah sana, kau hukum belah Muzdalifah. Kita hukum Muzdalifah, dia kata. Engkau semua hukum di Arafah. Jadi berbeza-beza. Islam tak hukum sama tempat sekali. Di Arafah tak ada beza, pilih besar kecil ada pangkat dia. Maka siapa jua mana mesti ikut firmannya, iaitulah firman Allah Ta'ala, iaitulah wukuf adalah di Arafah. Ya, fa'anzala firman ta'ala, fa'anzalallahu ta'ala summa afidu min haisu afadan nas. Ya. Mana tadi? Maka sekarang semua orang kembali daripada Arafah ke Mekah. Naklah kamu semua pun demikian juga. Jangan kembali daripada Muzdalifah saja seperti orang-orang zaman jahiliah. Maka demikian itu dikeluarkan hukum oleh Allah SWT. Dan kata Isa Tirmizi mengenai hadis hasan lagi sahih, mana sah berhujah ihtijaj dengan dia. Kemudian bab maja'an al-Arafah, annal Arafah kullaha mauqif mahallul wukuf. Dan telah datang daripada menyatakan mencarakan bumi Arafah sekaliannya tu, yang di mana saat di bumi Arafah tempat wukuf. Tetapi kira saudaraku, bumi Arafah itu tempat wukuf bagi sekalian orang yang mengerjakan haji. Maka tiada pula bumi Arafah itu tertentu pula setompok saja akan jadi tempat wukuf, bahkan semua sekali. Semua bumi Arafah tu boleh wukuf di situ, tempat wukuf. Dalil ialah daripada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah faqala hadhihi al-Arafah wa hadha huwa al-mawqif wa al-Arafatu kulluha mawqifun. Ya, summa afadha hina gharabat asy-syams wa ardafa Usamah bin Zaid wa ja'ala yusiru bi yadihi ila hinatih wan nasu yadribuna yaminan wa shimalan yaltafitu ilaihim wa yuqalu ya ayyuhan nasu alaikum as-sakinah summa ata jam'an fasalla bihim salatain as-salatain jami'an faqala al-Abbas ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima lawaita unaka ibni ammik qala ra'aitu syaban wa syabatun falam amir asyaitanu alaihima summa atahu ar-rajul faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni afaktu qabla an ukhlika qala ukhlik qala yukhlik aw qassil syakurawi wala jarha qala wa jaa akhiru qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni zabakhtu qabla an urmiyah qala armi wala jarah qala summa ata al-bait fatafa bihi summa ata zamzam faqala ya bani Abdul Muttalib laula an yaghlibakum an-nas anhu la naza'tu. Hadis sahih, hasan lagi sahih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW lagi pula menantunya,
Itu khalifah yang adil, bagi masyhur dalam ilmu dan alimnya, dengan namanya baginda Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an karramallahu wajhah. Dan katanya telah berwukuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Di dalam itu maka bersabda, ia berkhabarkan dan memberikan pengajaran akan orang ini yakni tempat kita hukum ni ialah bumi Arafah, dan inilah tempat berwukuf bagi orang-orang haji, ya. Dan tiadalah tempat berwukuf itu tertentu dengan tempat kita berwukuf ni saja, bahkan wukuf semua ni tempat ya berwukuf. Tempat bumi Arafah semua boleh dijadikan tempat wukuf. Dan barang siapa tempat dan mana-mana tempat dalam lingkungan bumi Arafah tu, ya, seorang tu berhukum, maka sempurnalah rukun haji yang lebih besarnya dikerjakan. Apabila sudah ia bersabda demikian sallallahu alaihi wasallam, dan sekalian orang pun ada mendengarnya, maka ia pun sallallahu alaihi wasallam berangkat pergi daripada Arafah itu sebagai katanya, iaitulah kemudian bertolak ia berangkat summa afadan hina Arafatis Syams. Kemudian bertolak dan berangkat Rasulullah SAW daripada Arafah dengan sekalian jamaah yang mengerjakan haji pada waktu masuk matahari, dan dinaikkannya di belakangnya di atas unta akan Usama bin Zaid, dan jadi ia mengisyarat dengan tangannya ya atas lemah lembut jalan, mana jalan perlahan dan jangan bergopoh, ya, dan bergopoh itu mendatangkan mudarat juga. Maka dengan berlemah lembut dengan mana tidak gopoh itu menjadikan salamah, menjadi selamat, kerana itu disyaratkan dia dengan tangannya biar berlemah lembut, padahal orang yang memukul mereka itu akan kenderaan yang cukup dengan halau dan sergah ni dan bersesak ya kiri dan kanan. Jadi jangan begitu, dia kata mana jalan dengan tenang. Kemudian berpaling ia kepada orang lain dan bersabda ia, hai sekalian manusia, lazimkan olehmu berjalan dengan lemah lembut dan berlambat-lambatan, dengan cermat. Apakah kamu sekalian hambat, kamu nak kerja apa kalau bahasa gitu kan, cepat-cepat. Bukannya itu satu kebajikan pada yang kamu hambatkan binatang-binatang, bahkan lekaskan sekalian kamu, luaskan jalan dan jangan berhambat-hambatan dan berhimpit-himpitan, jangan bersesak, maknanya dengan tenang jalan tu maksudnya. Kemudian daripada berjalan itu datanglah ia salam dan sampai ia salam ke tempat yang bernama Jam'in, iaitu bumi Muzdalifah. Maka sembahyang Rasulullah SAW dengan yang mereka itu akan dua sembahyang maghrib dan isyak sekalian, mana jamak yang satu, dan di Muzdalifah yang tiada ada perbuatkan sembahyang sunat antara dua dia. Kemudian bermalam baginda SAW di Muzdalifah hingga terbit fajar. Maka manakala sudah pagi datanglah ia akan tempat yang bernama Quzah. Kemudian daripada sudah sembahyang subuh dengan satu bang dan satu qamat, maka wukuf ia sallallahu alaihi wasallam atasnya dan bersabda ia tempat bernama Quzah ini ialah tempat wukuf, yakni berhenti di Masy'aril Haram pada pagi hari yang ke-10 bulan Zulhijjah, itu ialah pagi hari raya haji. Dan sabdanya baginda sallallahu lagi dan jamak, dan bumi Muzdalifah sekalian ini tempat wukuf dan tempat bermalam pada malam raya itu. Kemudian daripada sudah berhenti di Masy'aril Haram itu, ia pun bertolak berjalan pula hingga sampai kepada tempat yang bernama Wadi Muhassir, iaitu tempat gajah Abraha kena kebinasaan, seperti ceritakan dalam Al-Quran dan surah Fil. Maka apabila sampai baginda SAW ke tempat ini, dia pun memecut untanya dan melarikan untanya hingga melampaui wadi itu, tempat elok itu cepat, itu makna itu. Dan berhenti ia di situ dan menaik ia akan afdal, ya, Al-Fadl atas untanya, dan didudukkannya di belakangnya. Dan Al-Fadl itu ialah saudara sepupunya dan anak bapa saudara yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian daripada itu datanglah ia akan Jumratul Aqabah, maka melontar ia SAW akan Jumratul Aqabah dengan anak batu yang dikutipnya di bumi Muzdalifah daripada atas unta juga. Maka Jumratul Aqabah terletaknya ialah pada awal bumi yang bernama Minah. Kemudian berjalan lagi ia hingga datang ia, maknanya apa tu? Kepada Manhar. Ya, Sumata Al-Manhar, itu datang di Manhar. Iaitulah tempat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Habis. Maka sabdanya, ini dalam marhal, dan manakala selesai di marhal,
dan telah bertanya ia akan orang perempuan muda yang segak daripada satu kabilah yang bernama Jas'am, yang nama Khas'am. Maka kata perempuan itu, ya Rasulullah SAW, bahawasanya bapa hamba satu orang tua yang sangat tuanya, sesungguhnya telah mendapat akan dia, yakni telah mewajibkan akan dia oleh Allah Ta'ala akan kerja haji pada waktu ini sudah tua, maka ia hendak datang mengerjakan haji itu tiada upaya baginya oleh sebab tuanya. Oleh itu adakah memadai hamba kerjakan haji daripadanya, kemudian daripada sudah hamba kerjakan haji pada tahun ini dan hamba kerjakan haji itu pada tahun hadapan. Apabila didengar oleh Rasulullah SAW akan soal itu, maka ia pun lalu menyahutnya, ya, maknanya apa? Hujji an abik, ya, mana kerjakan olehmu akan haji, ya, bapamu jika ada ia seperti katamu, ya, mana orang yang dah uzur tak lagi boleh buat, bandar maknanya dia panggil haji maqdud, mana orang lain boleh buat, kan. Itu nas pada hadis. Rupanya di dalam Nabi SAW berkata-kata dengan perempuan muda itu, ya, sudahlah rupanya saudara sepupunya yang ditunggangkan di atasnya unta di sebelah belakang di bernama Al-Fadl bin Abbas telah berpandang-pandangan muka ia dengan perempuan muda segak itu pula. Dan sebetulnya Al-Fadl bin Abbas itu seorang teruna yang segak pula. Maka perempuan muda itu pun sudahlah memandang-mandang kepada Al-Fadl sebagai Al-Fadl memandang pula lah. Dia pandang dia ya, tiba-tiba sudahlah nampak kepada Rasulullah SAW, ya, dua ni berpandang-pandang mula. Hal orang dua ini apa berternampak kepada Nabi akan demikian itu berpaling kepada Al-Fadlu, maka kata Sayyidina Ali, dan melipat Nabi akan leher Al-Fadlu. Nabi pusing leher dia, pusing. Dan dipusingkannya oleh Rasulullah SAW akan kepada Al-Fadlu, memandang ke pihak lain daripada pihak perempuan muda yang segak itu. Dan halnya demikian itu perbuatan Rasulullah SAW itu sudahlah tampak bapa saudara Nabi SAW, ya, Nabi melipat, memusingkan kepala anaknya, iaitulah Al-Abbas di tempat Nabi malingkan kepala anaknya yang bernama Al-Fadl, ya, tadi ke lain. Maka Abbas pun sudah ia hendak tahukan sebab apa sebab Nabi pusing kepala akan jadi pelajaran kepada agama Islam, ya. Ia pun lalu bertanya, maka sabda Rasulullah SAW, maka kata Al-Abbas, ya Rasulullah, kerana apa Tuan hamba palingkan leher anak bapa saudaramu? Apakah ada perbuatan satu kesalahan agaknya? Bila dengar oleh Rasulullah SAW akan pertanyaan bapa saudara itu, ia pun lalu menjawabnya. Sabdanya apa? Telah aku lihat akan Al-Fadl itu satu budak teruna muda segak, dan aku lihat dia perempuan yang bertanya hukum di hadapan aku tadi itu perempuan muda segak. Ni segak jumpa segak punya. Ya, dan kedua tu pandangan pula, maka tiada aku kirakan ya aman syaitan atas keduanya. Dalam macam pandang ni kan Nabi pun paling ke muka ni. Dengan kerana itu aku palingkan budak, ya, muda ini hampir dengan aku sampai jangan ia berpandang pandangan. Pandang tadi ini bukan pandang, dia berjalan ni motor hari boleh gitu kok. Dengan itu boleh jadilah selamat kedua daripada tipu daya syaitan. Ya, dalam hadis Nabi kata apa? Innan nazara ila mahasin, ya, mar'ah samun masum min syihamin iblis. Faman taraka azakullahu ta'ama ibadatin tasubbu. Ya, ini satu kaedah besar daripada hadis Nabi. Innan nazara ila mahasin mar'ah, satu jelingan pandangan kepada kecantikan perempuan, aurat dan semua itu sahmun masum min syihamin iblis, satu anak panah beracun daripada anak panah iblis. Kena dah tu, pum, jawab dia. Paman tarakaha, siapa meninggalkan dia kerana Allah, azakahullahu ta'ama ibadatin tasulu, Tuhan hadiahkan dia kemanisan ibadat. Siapa nak dapat kemanisan dengan Tuhan, sila kawal mata, jangan pandang benda maksiat maksudnya. Dan kias benda-benda yang lain. Ya, mana maksiat menutup kemanisan kita dengan Tuhan. Kita tinggal maksiat kerana Allah, sama ada mata, mulut kita bercakap tak betul, telinga mendengar yang tak betul, ya, sebab anggota tujuh kita kawal kerana Allah, ya, maka Tuhan akan rasakan dia kemanisan ibadat. Maknanya ringkas dia apa? Manis ibadat dapat pada tarkul ma'asi, yang meninggalkan maksiat. Itu Imam Ghazali kata, Imam Ghazali kata tarkul ma'asi rasul ibadah. Meninggalkan maksiat adalah kepala ibadat. Bermakna ibadat sebagai satu tubuh badan. Maka kalau orang pada adat kita kat kepala dia hidup atau mati, dan matilah pada adat. Pada hukum akal harus kuasa besar tu nak hidup tak ada kepala boleh, tapi pada adat biasa kalau kat kepala putus mati. Begitulah maknanya. Ya, kalau kita tak tinggalkan maksiat, bermakna seolah orang tak ada kepala, mana tak hidup Islam dengan subur. Dan tarkul ma'asi rasul ibadah. Meninggalkan maksiat ada kepala bagi ibadat. Itu di antara pesanan bagi Islam, dan dijanjikan kemanisan
ibadat apabila kita meninggalkan benda maksiat. Kemudian summa qalu wallahu a'lam.